Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Tuan-tuan hadirin sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini. Tak insya-Allah kita teruskan pembacaan daripada kitab ringkasan kepada Syu'abul Iman, kitab cabang-cabang iman yang dikarang oleh asalnya oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Jadi hari ini tuan-tuan kita masuk pada pembincangan cabang iman yang seterusnya. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, iman yang berada dalam hati dan jiwa kita ini kepercayaan kita pada Allah, kepercayaan kita kepada kekuasaan dan juga kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada hari akhirat, keyakinan kita kepada hari kebangkitan semula, kepercayaan kita kepada kebenaran apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya bukan sekadar apa yang kita ucap di lidah, saya beriman, tetapi ianya sepatutnya menghasilkan penghayatan di dalam hati, keyakinan dalam jiwa yang membentuk tindakan, yang membentuk hasil luarannya. Dan bentuk tindakan dan hasil luaran inilah yang dihimpun oleh Tuan Syekh kita, dihimpun oleh Al-Imam kita, puluhan cabang-cabangnya ataupun hasil-hasil daripada iman itu yang kita telah baca, yang hari ini sudah sampai kepada cabang yang ke-35, iaitulah kata sekarang cabang yang ke-35 daripada cabang iman. Ini ranting-ranting iman ini, hasil-hasil daripada iman ialah sifat al-amanah, sifat amanah dan menyerahkan, memberikan amanah itu kepada ahlinya, menyampaikan dan memberikan amanah itu kepada ahlinya. Tuan Syekh mulakan dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nisa. Daripada surah An-Nisa, qala Allah taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menyampaikan, untuk menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyebut bahawasanya dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita orang beriman untuk melaksanakan amanah ke atas kita itu, untuk kita serahkan dan sampaikan kepada ahlinya. Dalam sebuah hadis disebut oleh baginda Nabi SAW, juga dinyatakan oleh Tuan Pengarang
Hadis ini riwayat daripada Imam Sayyidina Abi Hurairah, riwayat daripada Imam Abi Dawud, bahawa baginda Nabi SAW mengatakan, adil amanata, tunaikan amanah, ila man iktamanaka, terhadap orang yang telah mengambil ataupun memberikan amanahnya kepada kamu, wala takhun man khanaka, dan jangan kamu khianat orang-orang yang pernah mengkhianati kamu. Jangan pernah kamu khianat orang-orang yang pernah mengkhianati kamu. Asal ataupun salah satu daripada pengertian menunaikan amanah ini, tuan-tuan, dalam bab yang dibincangkan di dalam bab fiqh, salah satunya apabila seseorang meminta kepada kita untuk memelihara dan menjaga barangnya, itu termasuk dalam arti kata amanah. Orang itu menyampaikan ataupun meletakkan sesuatu barangnya kepada kita, memohon ihsan kita, kebaikan kepada kita untuk menjaga barang tersebut, dan dia meletakkan sampai satu masa nanti aku akan datang ambil balik. Jadi itu salah satu amanah orang yang diberi pada kita. Jadi apabila sampai pada waktunya dia datang menuntut semula barang tersebut, apabila kita menyerahkan semula dalam keadaan yang sebagaimana sepatutnya dan kita beri pada ahli dia, pada tuan dia, pemilik dia, maka kita sudah dikira sebagai melaksanakan, menyerahkan dan menyampaikan amanah kepada ahli. Kalau kita menafikan, dan orang tu main minta, kita kata tak ada mana, yang ni bukan kamu punya, yang ni aku punya. Asalnya dia hanya pemegang amanah, dia bukannya pemilik, tetapi dia menidakkan dan menafikan, bahkan dia mendakwa pula ini adalah miliknya. Maka dalam keadaan itu dia dikira telah khianat. Dia dikira telah khianat, dan dia telah tidak menyampaikan amanah kepada ahlinya. Dia tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak terhadap amanah tersebut. Ini termasuk dalam yang kita sebut sebagai orang yang khianat terhadap amanah. Jadi erti kata kalimah amanah ini, tuan-tuan, sebenarnya ianya adalah satu perkataan yang mengandungi makna yang lebih luas daripada sekadar perbincangan memelihara barang ataupun memelihara sesuatu amanah daripada seseorang lalu kita sampaikan atau kita tunaikan. Dalam makna erti kata kalimah amanah juga mengandungi makna taat kepada Allah. Jadi seorang yang taat kepada perintah Allah, ianya bermaksud dia telah menunaikan amanahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ianya juga mengandungi makna ibadat, dan ianya juga mengandungi makna kepercayaan orang. Begitu juga seorang minta kita berunding dengan kita untuk berbincang sesuatu perkara yang berbentuk rahsia di antara dua pihak, kita memelihara amanah tersebut dengan kita tidak mendedahkannya kepada orang lain. Itu juga termasuk dalam perbuatan seseorang yang kita sebut sebagai melaksanakan amanah bagi apa-apa yang telah diamanahkan kepadanya. Jadi dalam hadis dan juga dalam Quran Allah memerintahkan, innallaha ya'murukum, Allah perintahkan kamu untuk menyerahkan, melaksanakan amanah itu kepada ahlinya, dan ini maksud sampaikan kepada orang yang berhak terhadap amanah tadi. Bermaksud kita perlulah tunaikan, jangan kita khianati amanah tersebut. Dan Rasulullah sebut dalam hadis yang kita sebut tadi, walaupun kita pernah dikhianati oleh seseorang dalam bab amanah itu tadi, jangan kita membalas dengan khianat semula kepada orang tersebut. Jadi salah satu ciri orang beriman, salah satu ciri orang yang beriman, dia adalah seorang yang mengambil berat dan sangat-sangat berpegang kepada amanah yang telah diberikan kepadanya. Dia laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, dan dia laksanakan, dia sampaikan
apa yang berhak kepada orang-orang yang berhak. Salah satu contoh dalam masyarakat kita hari ini mungkin kita boleh kaitkan juga dalam bab hubungan kekeluargaan. Ada beberapa situasi yang abang yang paling besar, yang paling sulung diberi amanah untuk menjadi megang amanah kepada harta pusaka tinggalan orang tua mereka. Namanya dimasukkan dalam orang kata apa, geran dan sebagainya sebagai persetujuan, sebagai wakil kepada adik-beradik yang lain. Ada sebahagian yang jadi gelap mata, yang mungkin terlupa, lah sekali semua dia sapu pada dia saja, semua dia ambil pada dia saja. Sedangkan di dalam bab harta milik orang lain ini, harta termasuk adik-beradik darah daging kita sendiri. Lebih-lebih lagi lah kita perlu menjaga, jangan sampai kita terambil bahagian mereka. Dalam keadaan kita sangka tak apalah adik-beradik dia halal pun. Sungguh kalau dia halal, alhamdulillah. Tetapi kalaulah di dalam hatinya disimpan dia tidak halal dan dia tak redha, cuma dia tak sanggup nak ucapkan, ataupun dia tak sanggup nak panjang-panjangkan, maka bahaya besarlah menunggu kita. Sebab ada harta orang lain yang termasuk di dalam apa yang kita gunakan dan apa yang kita masuk dalam pembahagian ataupun masuk dalam bahagian pemilikan kita. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bertepatan dengan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala menyatakan perintah kepada kita untuk melaksanakan amanah. Dalam tafsir Imam Ibn Katsir mengatakan, kita baca lah, saya petik sedikit. Imam Ibn Katsir mengatakan bahawasanya para mufassir menyatakan ayat ini asalnya turun pada peristiwa yang berkaitan dengan Sayyidina Utsman bin Talha. Utsman ibn Talha ibn Abi Talha, namanya Abdullah ibn Abdul Uzza ibn Utsman ibn Abdiddar ibn Qusay ibn Kilab al-Qurashi al-Abdani. Dia salah seorang penjaga Ka'bah, Hajibul Ka'bah. Dia adalah anak kepada wahwa ibnu ammi Syaibah ibn Utsman ibn Abi Talha. Dia adalah anak kepada bapa saudara Syaibah bin Utsman. Mereka ni adalah orang yang berkhidmat dan juga menjaga Ka'bah. Jadinya Utsman ini telah masuk Islam, telah memeluk Islam pada ketika perjanjian Hudaybiyah dan juga di antara pembukaan kota Mekah itu, dan beberapa orang sahabat lagi lah. Dan Tuan Syekh menyebut ayat ini turun dan berkaitan dengan sahabat ini ketika mana baginda Nabi SAW mengambil daripadanya, Sayyidina Nabi SAW mengambil daripada Sayyidina Utsman ini, mengambil kunci Ka'bah. Rasulullah ambil kunci Ka'bah daripada orang yang bernama Utsman bin Abi Talha ini tadi, sahabat yang bernama Utsman ini. Rasulullah ambil kunci Miftahul Ka'bah, kunci Ka'bah pada hari pembukaan kota Mekah. Dan Rasulullah kembalikan semula, beri kepada kunci Ka'bah kepada orang ahli keluarga yang berhak untuk memegang kunci Ka'bah ini. Jadinya orang yang berkhidmat menjaga pintu Ka'bah itu ada pihak yang tertentu, Rasulullah ambil dan serahkan balik pada orang yang berhak, yang sepatutnya memegang kunci Ka'bah. Itu antara pendapat sebagai mufassir nak ceritakan amanah itu perlu diserah pada orang yang sepatutnya. Dan amanah dalam arti kata yang luas juga tuan-tuan, melibatkan kita panggil jawatan-jawatan dan juga tugas-tugas, mestilah diserahkan kepada orang yang sepatutnya dan orang yang selayaknya dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tidaklah boleh ianya diberikan secara sewenang-wenang, lebih-lebih lagi
tugas dan jawatan itu melibatkan kepentingan awam, maksudnya menggunakan ataupun dia melibatkan hak-hak orang awam, yakni rakyat dan sebagainya, perlulah diserahkan kepada orang yang selayaknya dan sepatutnya. Tidak boleh kita serahkan kepada orang yang tidak berkemampuan ataupun terbukti tidak boleh laksanakan semata-mata kerana diberi itu kerana kasih ataupun kerana kecenderungan hati yang bukan melihat pada kemampuan itu. Ini semua termasuklah dalam arti kata kita menyampaikan dan menyerahkan amanah kepada ahli. Dan tuan-tuan tengok keindahan Islam yang Rasulullah bawa, tuan. Rasulullah pesan pada kita, pesanan itu pesanan Rasulullah kan tadi, wala takhun man khanaka, jangan sesekali kamu khianat, jangan kamu khianat hatta kepada orang yang pernah mengkhianati kamu. Cuba bayangkan, dengan orang yang pernah khianat dengan kita pun Rasulullah pesan jangan balas dengan khianat pada dia. Lebih-lebih lagi lah kalau orang-orang lain yang tidak pernah khianat dengan kita, maka janganlah kita khianat kepada dia dengan kita tidak mengembalikan haknya, dengan kita menafikan hak-haknya, dan dengan kita menghalang dia daripada hak-hak yang sepatutnya dia dapat. Jadi inilah keindahan agama kita ini dan kesuciannya, bahawasanya kita sebagai orang Islam mukmin, kita tak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang khianat pada kita, kita tidak akan khianat pada dia, tetapi kita akan balas kejahatan itu dengan ihsan, dengan kebaikan. Kita akan balas keburukan dengan kebaikan. Itu tuan-tuan cabang yang ke-35, iaitulah cabang yang melibatkan menyampaikan amanah dan menyerahkan amanah kepada ahlinya. Kita pergi kepada cabang yang seterusnya. Ciri-ciri orang beriman yang seterusnya ialah sebagaimana disebut oleh Tuan Syekh, cabang iman yang ke-36, tahrimu qatlin nufus wal jinayati 'alaiha. Pengharaman seseorang yang beriman itu membunuh orang lain yang mana nyawanya itu terpelihara, membunuh orang lain dan juga mencederakan orang lain, melakukan jenayah terhadap nyawa, walaupun tidak sampai bunuh, tetapi melakukan jenayah, mencederakan dan mendatangkan mudarat kepada orang lain. Itu adalah bukan daripada sifat dan ciri orang beriman. Jadi salah satu cabang iman ini, cabang ataupun ciri orang beriman, dia adalah seorang yang sangat-sangat menjaga nyawa orang lain dan juga nyawanya sendiri, dan dia menjaga tangannya dan juga kuasanya daripada memberikan mudarat kepada orang lain, sama ada pada nyawa, pada jasad ataupun pada harta. Jadi Tuan Syekh mulakan dengan menyebut firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, qala Allah Ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, fajazahu jahannam, maka balasan untuknya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dia di dalam syurga, di dalam neraka tersebut, kekal dia di dalam neraka jahannam, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Allah Ta'ala bukan setakat sebut balasannya dalam neraka jahannam, Allah Ta'ala sambung pula sebut wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Ta'ala murka, marah ke atasnya, marah terhadapnya. Jadi dalam bab membunuh ini adalah satu dosa yang besar. Salah satu dosa-dosa yang besar adalah membunuh. Walaupun dalam tafsiran yang menyebut kekal di dalam neraka itu dengan maksud kekal, dengan maksud panjang, dengan maksud lama, dia akan dihukum di dalam neraka di atas jenayahnya juga. Walaupun kita selaku ahli sunnah wal jamaah, kita yakin orang-orang yang beriman sebagaimana matinya itu dalam keadaan beriman, walaupun panjang masa azabnya, dia tetap akan diberi keampunan di ujung dan akan dimasukkan juga ke dalam. Tetapi ini bukan untuk kita mengambil mudah ataupun membuat main-main
dengan ucapan yang berkata contohnya, biarlah kena azab pun sebab nanti akan masuk syurga juga. Tidak boleh kita buat main-main begitu. Sebab itu termasuk dalam kita meringan-ringankan ataupun mempersedarkan akan hukuman ataupun hukuman neraka ni lah, ataupun mempersedarkan kesalahan-kesalahan itu. Jadi kesalahan membunuh, kesalahan membunuh seseorang yang tidak bersalah itu adalah satu kesalahan yang cukup besar, dan balasannya neraka Jahannam, dan Allah Ta'ala murka kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Tuan Syekh yang menyatakan ciri orang beriman ini adalah orang yang memelihara kesejahteraan orang-orang yang lain, memelihara keselamatan orang yang lain daripada terkena kejahatan dirinya. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Qitalul muslimi kufrun. Qitalul muslimi kufrun wa sibabuhu fusuqun." Membunuh seseorang muslim yang tidak bersalah itu adalah kekufuran. Dengan maksud dosanya cukup besar. Disebutkan kufur di sini bukanlah bermaksud dia menjadi terkeluar daripada Islam, tetapi hendak menggambarkan besar sekali jenayahnya itu, sehingga Rasul sebut jenayah ini adalah jenayah yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman pada Allah. Tetapi dia berdosa dengan dosanya itu tadi, tetapi dia masih seorang muslim. Cumanya nak beritahu jenayah itu jenayah yang cukup besar, termasuk dalam kufur kepada nikmat Allah Ta'ala dengan kekufuran yang besar, tetapi bukanlah kufur iman. Dan mencaci maki, wasibahu fusuqun, dan mencaci maki, mengutuk orang-orang yang beriman yang tidak bersalah ini adalah satu bentuk kefasikan, ini dosa besar. Disebut di dalam syarah kataan siba dengan dikasrahkan sin ini dan difathahkan ba. Sibahu bermaksud asyad, celaan, makian, dan percakapan terhadap maruah seseorang yang lain. Kita bercakap sesuatu yang mencalahkan maruah orang beriman yang lain ini, seperti kita menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang palsu, kita memfitnah dia dengan fitnah-fitnah yang tidak berasas. Kita bahkan salah satu tuduhan yang ataupun satu benda yang melibatkan maruah orang beriman adalah juga ucapan yang kita kata dia ni seorang kafir. Na'udzubillah min dzalik, ucapan Rasul cukup-cukup. Rasul cukup marah. Rasul cukup cukup peringat kita orang beriman dari mengeluarkan ucapan begini. Tidak boleh kita mengatakan kepada saudara kita ya kafir, ataupun mengatakan dia dengan tuduhan-tuduhan bid'ah dan sebagainya yang tidak ada asas. Menuduh tuduhan-tuduhan yang melemparkan sifat ataupun label-label yang menunjukkan ianya telah menyimpang daripada Islam tanpa hujah dan tanpa alasan. Bermudah-mudah menghukumkan kufur, menghukumkan syirik kepada orang beriman juga termasuk dalam yang kita kata celaan yang melibatkan maruah orang beriman. Jadi bercakap terhadap seseorang beriman dengan sesuatu yang mencalarkan dan mengaibkan maruahnya itu juga termasuk dalam celaan dan juga makian. Dan Rasulullah menyebut ianya termasuk dalam perkara yang disebut sebagai fusuk. Ini kefasikan, maksudnya keluar daripada jalan kebenaran. Ini terkeluar daripada jalan yang ditetapkan oleh Allah. Mencela dan memaki hamu, menjatuhkan maruah orang beriman yang lain ini terkeluar daripada jalan yang kebenaran dan keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi qital di sini bermaksud bunuh dan juga bermaksud berbalah-balahan, bergaduh, berbantah-bantah, berbalah, termasuk di dalam kekufuran yang ini kufur nikmat. Ini kufur nikmat dan juga bermaksud ianya satu kesalahan yang besar. Perbalahan inilah yang boleh membawa kepada terakhir sekali, boleh bawa kepada tumpah darah, boleh bawa kepada hilangnya. Dan kita pun tengok berita, ingat saya tengok seminggu lepas ataupun 2 minggu lepas,
Macam mana satu kejadian di kedai makan di utara tanah air kita, di tempat tersebutlah di daerah Rosta di Kedah. 2 minggu lepas lebih kurang berita keluar berlaku pergaduhan di antara tuan kedai makan dengan pekerja. Jadi apa yang berlaku pun kita tak pasti dan disebut laporan itu. Cuma bila dah tengah panas tu, yang suami kepada pekerja ni tumbuk tuan kedai, tumbuk beberapa kali, dah sekali sampai jantung dan meninggal tuan kedai tersebut. Jadi ini satu benda yang bila kita tengok berita begini, sedih. Satu yang menjadi mangsa sedih, kita sedih mangsa ialah telah sampai masa dan meninggal. Dan kita pun sedih juga kepada yang melakukan perbuatan ini. Boleh jadi tak terlintas pun dalam otak dia nak sekadar nak lepas marah saja. Tetapi disebabkan bila marah dan menguasai badan, menguasai kepala ini, dipukul nyawa sehingga dia tak ingat dah sampailah sekali mati maksa tadi. Jadi yang menjadi penjenayah itu pun akan menyesal seumur hidup. Disebabkan oleh kecuaiannya, ataupun kita kata apa, dia tidak mampu mengawal diri daripada kemarahan itu tadi. Sebab itu disebut oleh dalam hadis riwayat Imam Bukhari, awwal ma yuqda bainan nas, perkara pertama yang akan diselesaikan di kalangan manusia di akhirat kelak. Apa-apa yang berkaitan sesama manusia ni, kita adalah boleh jadi sangkut harta, hutang, terambil harta orang, ataupun boleh jadi tersangkut yang melibatkan ucapan-ucapan kita pernah mengata pada orang, mengumpat orang. Dan yang paling besarnya dalam hubungan dengan makhluk ni adalah darah ataupun nyawa, adalah darah dan nyawa. Perkara pertama yang akan diselesaikan perbalahan di antara manusia ni, hak-hak sesama manusia adalah pada hari kiamat, yaumul qiyamah fid dima, pada darah, yakni pada nyawa. Yang melakukan dosa besar, qatlun nafs, membunuh nyawa-nyawa yang tidak bersalah ini, itu dulu yang akan dihukum dan juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada besarnya kesalahan itu. Dan begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, la yazalul muslimu fi fushatin min dini, kekallah seseorang itu berada dalam keadaan yang baik daripada agamanya. Ini berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang selamat. Ini dalam agamanya, dalam agama Islam ini, jaga agamanya terpelihara, agamanya terjaga. Ma lam yusib daman haraman, selagi mana dia tidak terjerumus kita panggil menggugurkan darah yang tidak bersalah. Selagi mana dia selamat, selagi mana dia terpelihara daripada membunuh orang yang tak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, selagi itulah dia akan berada dalam keadaan selamat. Kenapa dalam keadaan selamat bagi dirinya dan bagi agama. Tapi bila dia mula masuk pada garis yang dilarang oleh Allah, ketika dia sudah keluar, ataupun kita kata sudah berada dalam situasi yang sangat-sangat bahaya lah, untuk dia berhadapan dengan Allah pada hari akhirat, dengan hukuman yang berat yang sedang menanti dia. Jadi ciri yang kedua orang yang beriman yang kita bincangkan pada malam ini ialah ciri-ciri yang beriman, dia sangat-sangat mengambil berat tentang persoalan menjaga nyawa dirinya dan juga lebih-lebih lagi nyawa orang lain ni, nyawa orang lain dengan cara tidak membunuh, dan juga begitu juga jasad orang lain dia tidak cederakan, dan juga maruah orang lain juga dia tidak akan calakkan maruah orang lain secara bermudah-mudah ataupun secara yang tidak benar. Yang seterusnya, cabang yang ketiga untuk perbincangan malam ni, dengan masa yang ada ni insya-Allah ada lagi beberapa minit. Cabang yang seterusnya, cabang yang ke-37, tahrimul furuj wa ma yajib fiha min ta'af. Selain daripada dia seorang yang memelihara amanah, orang beriman ini kita memelihara amanah dengan baik. Orang yang beriman adalah orang yang tidak akan menumpahkan darah
tidak akan membunuh manusia yang lain yang diharapkan oleh Allah, dan juga kita mengelak apa saja perkara yang menjadi punca kepada pertumpahan darah. Kita sangat-sangat sensitif terhadap perkara tersebut. Kita akan jaga ucapan kita, kita akan jaga tindakan kita, kita akan jaga perlakuan kita jadi daripada menjadi pencetus kepada situasi yang boleh menumpahkan darah dan mendatangkan ketidakstabilan. Ini ciri orang beriman. Yang ketiga untuk malam ini tuan-tuan, ciri orang yang beriman juga, antara sifat orang beriman, dia sangat-sangat memelihara akan kemaluannya. Dia memelihara kemaluannya, ini al-fur, kemaluan daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah ciri orang beriman. Orang yang beriman, dia akan memelihara kemaluannya itu daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Antaranya Allah menyebut tentang perintah Allah Ta'ala kepada orang beriman, wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka ini memelihara akan segala faraj, yakni kemaluan-kemaluan mereka. Itu juga pujian Allah Ta'ala terhadap orang beriman di dalam surah Al-Mu'minun. Salah satu sifat yang Allah Ta'ala puji mereka, puji orang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka-mereka yang mana terhadap kemaluan mereka itu mereka amat-amat menjaga dan memeliharanya, yakni jaga dan pelihara daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jenayah ataupun kesalahan yang paling besar dan paling buruk yang melibatkan kemaluan ini adalah kesalahan zina dan yang sewaktu dengannya. Kesalahan zina inilah kesalahan hubungan seksual dan hubungan kelamin dengan orang yang tidak ada ikatan yang halal, isteri dan juga beberapa perkara lainlah. Dalam bab ini, perkahwinan adalah yang jalan yang dihalalkan. Jadi orang beriman, dia sangat-sangat memelihara kemaluannya daripada jenayah. Dan termasuk juga yang lain-lain seperti liwat, dan juga termasuk juga lah apa benda yang berkaitan disebut sebagai jenayah seksual yang melibatkan hubungan sesama manusia ni. Itu semua adalah orang beriman sangat-sangat menjaga dan memelihara diri daripada perkara tersebut. Dan bawah sedikit daripada itu, walaupun tidak sampai kepada peringkat jenayah yang disebut tadi, muqaddimah kepada jenayah itu juga termasuk dalam perkara yang perlu orang beriman pelihara diri. Termasuklah memegang orang yang bukan mahramnya. Begitulah juga dipanggil memeluk, mencium dan juga bermesra-mesra dengan orang yang bukan mahram. Itu semua adalah termasuk kepada muqaddimah yang membawa kepada jenayah ataupun kesalahan yang buruk dan besar ini. Buruk dan besarnya jenayah yang melibatkan kemaluan ini kita boleh tengok dalam hukum Islam. Dalam bab zina ini, sekiranya orang itu bujang, hukumannya adalah rotan sebanyak 100 kali sebat 100 kali. Itu hukumannya diletakkan oleh Islam. Begitu juga bagi orang yang melakukan zina ini, sekiranya dia telah pernah berkahwin dengan perkahwinan yang sah, hukumannya tidak lain iaitulah hukuman mati, disebut sebagai hukuman rejam. Walaupun ada pembahasan jangan, tetapi kita nak sebut jenayah itulah satu jenayah yang berat bila kita lihat hukuman yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala terhadap jenayah tersebut. Jadi dia bukanlah satu perkara yang boleh diambil ringan, bukanlah perkara yang boleh kita pandang enteng terhadap kesalahan dan jenayah. Dan Allah Ta'ala menyebut wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Dalam bab ayat ini, dalam larangan zina, Allah Ta'ala tak sebut jangan kamu berzina. Allah Ta'ala gunakan dengan jangan kamu dekat. Jangan kamu lakukan perkara yang hatta ianya sekadar muqaddimah sahaja, ataupun ianya cuma jalan menuju kepada zina. Yang jalan itu pun kamu jangan dekati, maka zina itu jauh lebih lagi patut untuk kita tidak dekati. Innahu kana fahishatan, karena zina itu adalah kesalahan, adalah satu kesalahan yang jijik. Fahishatan itu dosa yang melibatkan kemaluan yang sangat-sangat jijik. Wasa'a sabila,
dan satu jalan yang amat buruk. Itulah kesalahan zina, adalah satu kesalahan yang amat. Dan disebut oleh Tuan Syekh sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang berzina itu ketika dia berzina tersebut dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Bermaksud hadis ini menunjukkan kata besarnya jenayah itu sehinggalah dinafikan iman daripada hatinya pada ketika dia sedang melakukan kesalahan tersebut. Ini bukanlah nak kata dia telah kufurkan, tapi nak tunjuk besarnya jenayah dan kesalahan jenayah tadi. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung dengan perbincangan ciri-ciri iman yang seterusnya, sifat-sifat beriman seterusnya pada pertemuan yang akan datang dengan sambungan pada perbincangan yang kita sedang bincang dan lanjutannya insya-Allah. Jadi cukup setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.